Saya tidak anti sifat 20. Saya tahu sifat 20, sifat 13 yang disebut oleh Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, dua imam yang besar dalam kesarjanaan Ahli Sunnah wal Jamaah, ada peranannya pada ketika tertentu. Tapi zaman berubah. Perbahasan sifat ini tidak ada pada zaman Nabi. Kemudian dia dibentuk begitu, jadi 13, jadi 20 datang kemudian di Afrika. Tapi dia dibentuk perbahasan sifat itu kerana ada kondisi yang tertentu masa itu. Serangan pemikiran falsafah datang. Satu keistimewaan Islam, umat Islam, disebabkan ajaran Islam, agama ini mampu deal dengan banyak pemikiran yang datang. Dalam sejarah Kristianiti di Eropah, apabila Islam pergi ke Europe, kita kena tahu Islam di Spain 900 tahun, lama tempohnya. Tuan-tuan, hari ini Amerika, negara yang 200 tahun, itu pun dia rasa cukup-cukup, dah besar negara yang dia rampas daripada Red Indian itu. Dia hanya 200 tahun. Tetapi orang Islam di Spain 900 tahun. Sehingga hari ini, walaupun kalau tuan-tuan pergi ke Spain, mereka cuba untuk buang kaitan mereka dan Islam, tapi dari segi seni bina, pakaian mereka, dari segi makanan mereka, bahkan bahasa mereka, mereka tak dapat pisahkan dengan latar sejarah mereka yang mempunyai hubung kait dengan kaum muslimin. Islam bukan penjajah di Spain, orang Spain menganut Islam. Ilmu-ilmu orang Islam bertebaran di Spain, masuk ke Eropah. Gereja tidak mampu untuk deal dengan ilmu ini, maka berlaku pembunuhan terhadap saintis, bakar ahli cerdik pandai, yang akhirnya kita tahu dalam sejarah yang melahirkan sekularisme atau liberalisme dalam dunia di Eropah sebagai satu reaction terhadap apa yang mereka lakukan dalam menghalang perkembangan ilmu. Halang, ban semua perkara, tak boleh belajar sains, nanti terpengaruh. Tak boleh kata ada planet lain, tak boleh kata ada bumi, ada matahari yang adanya sistem suria dan seumpamanya. Semua perbahasan ini ditolak. Galileo dihukum dan ramai tokoh, sehingga Pope pada tahun 1981 kalau tak silap saya memohon maaf kepada sejarah Kristianiti yang telah membunuh ramai cerdik pandai, kerana mereka rasa sains berpunca daripada umat Islam dan unsur sains itu ada kaitan dengan Islam. Tapi tidak Islam. Apabila falsafah datang ke dalam dunia Islam, ada dua aliran. Satu aliran Salafi yang telah mengambil satu pendekatan memerangi habis-habisan falsafah. Saya maksud Salafi moden, tetapi tidak Salafi pada peringkat awal ketika proses itu berlaku. Apabila falsafah Greek masuk, dan dia macam falsafah barat yang datang pada dunia Islam, kepada dunia hari ini. Kita tak boleh kata pada anak orang Islam, jangan baca, jangan tengok internet, jangan lihat, tutup telinga, tutup mata, jangan ambil tahu. Dan itulah keadaan yang dihadapi oleh dunia Islam. Falsafah itu masuk, bukunya diterjemahkan, orang Islam, kerana Islam cultivate, menggalakkan ilmu, maka orang Islam minat untuk membaca. Dan apabila terjemahan falsafah itu diterjemahkan, mereka membaca.
dan mereka menjumpai berbagai perkara di dalam pemikiran, dalam thoughts of philosophy, pemikiran falsafah. Dan ada orang Islam yang terpengaruh, lahirnya mazhab Mu'tazilah umpamanya. Tapi apa yang sarjana Islam buat? Mereka bangkit untuk mempelajari falsafah dan menjawab falsafah. Mereka tak kata kami tak mau dengar, itu semua tak betul. Tak. Mereka bercakap tentang bahasa falsafah. Lahirnya Al-Ghazali yang menulis kitab At-Tahafut, menjawab ahli falsafah. Dia begitu hebat dalam falsafah. Walaupun Ibnu Arabi menyatakan Al-Ghazali itu telah menelan falsafah, sehingga apabila dia nak muntah balik, dia tak mampu dah, disebabkan kesan falsafah. Tapi dia mempunyai peranan dalam menjawab banyak penyelewengan falsafah. Walaupun pemikiran falsafi itu ada di dalam tulisan dan pendekatannya. Ibnu Taimiyah sebagai seorang tokoh dalam aliran Salafi yang dianggap hebat, ia tidak seperti segelintir Salafi yang datang kemudian. Ibnu Taimiyah itu mendalami falsafah, menulis tentang falsafah, menjawab falsafah dengan bahasa orang falsafah. Dia menjawab falsafah setengah dianggap Ibnu Taimiyah antara jago di segi pengetahuannya tentang falsafah. Dan inilah orang Islam pada zaman tersebut. Sarjana-sarjana mereka menguasai ilmu itu dan kemudian menghidangkannya semula dengan hidangan yang betul kepada umat Islam. Masalah kepada dunia Islam kemudian, orang Islam lemah. Masjid tak mampu berbicara dengan bahasa yang ada di sekitaran masjid. Golongan agamawan tak dapat bercakap tentang realiti yang berlaku. Dia masih lagi membaca kitab fiqh yang menyelesaikan isu 500 tahun lepas, tak menyelesaikan isu yang ada pada hari ini. Dia gagal untuk melihat teks dan konteks di dalam membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi membaca buku-buku ataupun karya-karya ulama. Bila orang ajar sifat 20, saya tak tentang sifat 20 itu, tapi cara diterjemahkan bukan menambahkan orang faham, yang dengar lagi tak faham, sehingga orang baru masuk Islam tak boleh faham Tuhan ada, lawan tiada. Macam mana mula-mula ada, dah lah masuk dalam bahasa Melayu, dan kemudian jadi dengan bahasa yang diterjemahkan dengan terjemahan yang salah. Pendekatan wudu yang selalu saya sebut dalam banyak ceramah saya, kitab dulu dia hidup dalam kerangka dia. Bila dia nak bahaskan wudu, dia bahaskan dengan keperluan ilmu, jenis-jenis air, mata air, salji, air apa, semua macam-macam. Tak apalah, dia orang hidup di padang pasir, dia perlu tahu. Kadang-kadang orang baru masuk Islam, anak muda yang baru nak semayang, kita bahaskan yang tu 2 minggu tak habis lagi. Sehinggalah saya kata minggu ketiga, minggu keempat, orang tanya macam mana ustaz ni bak air ni, kita ambil air paip aja lah. Kita kata kalau ustaz bagi tahu pada minggu pertama, kami dah start solat dah. Kerana kita tidak melihat kepada keperluan, kepada konteks sesuatu perbahasan teks yang dihidangkan. Hatta dalam penafsiran kepada banyak ayat-ayat Al-Quran. Semalam saya sebut, Quran tak mungkin silap, tetapi penafsiran kita kemungkinan silap. Hatta kalau imam itu besar, macam Al-Imam Tabari, Syekhul Mufassirin, syekh dalam mufassirin, ahli tafsir, apabila dia bercakap tentang nusyuz wanita, wallati takhafuna nusyuzahun, dia sebut antara Quran sebut wa'izun wahjuruna fil mataji' wadribun, nasihatkan mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur daripada tempat tidur mereka, dan pukul mereka. Pukul, kata Imam Syafi'i, pukul yang tak mencederakan,
pukul sekadar memberi peringatan, bukan nak bagi dia cedera, nak bagi tahu benda ni serius. Itu pun kalau ada keperluan. Macam kita kata Imam Syafi'i, pukul dengan kayu sugi je, ambil ketuk sikit, dah semua dah tak jalan dah. Itu pun nak tengoklah latar wanita mungkin pada zaman itu, keadaan zaman itu, benda tu memberi kesan. Tapi kalau mungkin dia pensyarah universiti, mungkin tak bagi kesan. Isteri kita pensyarah universiti, kita pergi pukul kayu sugi, dia kata ini tidak memberikan kesan kepada fizikal. Mungkin dia banyak lagi teori dia akan keluar. Al-Imam At-Tabari sebut, antaranya kita ikat isteri, tambat isteri. Ayat tak ada, tapi dia sebut salah satu pendapat. Setengah orang dia hidangkan, dia defend. Kita tak perlu defend, kita kata itu pendapat yang salah. Ada orang kata, oh ini At-Tabari Syekhul Mufassirin, Syekh Mufassirin. At-Tabari bukan Nabi. Kita perlu defend Islam, kita tak defend tokoh, kita hormati kesarjanaannya. Apabila golongan agama yang mengajar tak dapat membezakan antara di dalam masjid antara teks yang berasal daripada wahyu dan pandangan sarjana, sehingga mereka melaksanakan apa yang dianggap pandangan sarjana itu sama dengan kedudukan wahyu, maka kita akan menemui beberapa kekeliruan di dalam kepahaman agama. Saya sebut hal ini supaya adanya keseimbangan di dalam kita nak memahami, terutama kuliah-kuliah dalam masjid, supaya kita dapat pergi jauh daripada apa yang kita ada pada hari ini. Teks yang lepas dihormati, sumbangan sarjana diakui, tetapi kita perlu melihat kepada konteks, dan yang tentu tidak silap ialah Quran dan Sunnah. Tetapi sarjana sehebat mana pun dia, kemungkinan silap itu ada, dengan kita menghormati sumbangan kedudukan dia dalam Islam, tapi kita tidak boleh menafikan kemungkinan ada kesilapan itu boleh berlaku.